Hai murid-murid semua, selamat sejahtera. Dalam mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 1 kali ini, kita akan masuk di dalam tema yang baharu. Tema baharu kita pada kali ini ialah tema 5, Negaraku Tercinta. Unit ke-13, Budaya Kita. Dan tajuk yang akan kita pelajari pada hari ini ialah Pakaian Tradisi. Dan dalam tajuk ini kita akan belajar kemahiran mendengar dan bertutur. Objektif pembelajaran kita pada kali ini, pada akhir pembelajaran ini nanti, murid dapat menyampaikan maklumat berdasarkan bahan. Bagi kriteria kejayaan pula, murid dapat menyampaikan maklumat berdasarkan bahan dengan melengkapkan dialog dengan betul. Sekarang, sila buka buku teks Anda muka surat 78 sehingga 79. Sila buka buku teks Anda muka surat 78 sehingga muka surat 79. Kedua muka surat ini bersebelahan sahaja ya. Tajuknya ialah pakaian tradisi. Nah, mari kita bersama-sama melihat dan meneliti gambar serta maklumat yang terdapat dalam gambar ini. Persoalan yang pertama, di manakah tempat ini? Ada nama di sana. Kalau murid-murid perhatikan dengan teliti, ada nama di sana. Jadi daripada nama itu murid-murid dapat tahu di manakah tempat ini. Nampak? Oke, mereka sedang berada di Museum Pakaian Tradisional. Jadi tempat ini merupakan Museum Pakaian Tradisional. Jadi museum ini merupakan satu tempat di mana menyimpan benda-benda ataupun mempamerkan bahan-bahan yang melibatkan pakaian. Contoh sebab ini adalah museum pakaian tradisional, bermaksud mereka menyimpan dan mempamerkan pakaian-pakaian tradisi ataupun pakaian tradisional yang terdapat di negara kita. Jadi seperti yang kita tahu, di dalam negara kita ini terdapat pelbagai kaum dan bangsa. Jadi hari ini kita akan mempelajari beberapa pakaian tradisi bagi kaum yang terdapat di Malaysia. Mari kita lihat dulu gambar pada muka surat 78 ini. Gambar muka surat 78 ini, kalau kita nampak di sini ada dua patung yang sedang memakai pakaian tradisi. Dan di bawah ini disediakan penerangan. Ya, jadi kalau kita pergi museum, setiap benda yang dipamerkan, mereka akan bagikan penerangan. Jadi mari kita sama-sama baca penerangan bagi gambar ini. Siap sedia semua? Ini ialah pakaian lelaki Melayu. Pakaian lelaki Melayu. Baju Melayu, songkok, samping pelekat, seluar panjang. Oke, jadi cikgu rasa murid-murid semua tahu dan pernah pakai pakaian lelaki Melayu ini, betul? Jadi ini adalah baju Melayu. Ini adalah songkok, oke, samping, dan juga seluar panjang. Ini adalah pakaian lelaki Melayu. Kita lihat pula gambar di sebelah, patung di sebelah dengan penerangannya, kita baca bersama. Pakaian perempuan Melayu. Baju kurung, tudung, kain batik. Jadi cikgu rasa murid-murid perempuan juga semuanya pernah memakai baju kurung, betul? Oke, jadi ini adalah baju kurung di atas, tudung, dan juga kain batik. Ya, inilah pakaian untuk kaum Melayu, lelaki dan perempuan. Sekarang kita lihat pula gambar pada muka surat 79. Oke, kita lihat dulu gambar atau patung-patung yang ada di belakang ini sebelum kita melengkapkan dialognya.
Oke, kita lihat gambar yang ini yang berbaju warna ungu ini. Ada juga diberikan penerangan di bawah. Jadi mari kita sama-sama baca. Cikgu ada buatkan tulis semula supaya lebih jelas. Ini adalah baju kebaya. Baju kebaya diperbuat daripada kain kasa. Jadi bajunya di atas ini adalah diperbuat daripada kain kasa. Dipakai bersama kain batik atau songket. Jadi di bawah ini boleh kain batik ataupun songket. Jadi ini adalah baju kebaya. Juga biasanya dipakai oleh wanita Melayu. Dan sebenarnya siapapun boleh memakai baju kebaya ini. Tapi ini biasanya dipakai oleh kaum yang berbangsa Melayu. Seterusnya kita lihat gambar ataupun patung yang berada di tengah ini. Apakah pakaian yang dipakai oleh patung ini? Oke, ini adalah sari. Sari, mari kita baca. Diperbuat daripada sehelai kain yang tidak berjahit sepanjang 4 ke 9 meter. Jadi yang ini nih, yang ini kan nampak ini yang berwarna seperti warna ungu ataupun seperti warna merun ini. Nah, ini adalah kain sari. Oke, kita baca seterusnya. Si pemakai perlu memakai anak baju yang ketat sebelum sari dililit dari pinggang dan diselempang pada bahu kiri dengan 3 hingga 4 kali. Oke, jadi untuk memakai sari ini, sebelum itu mereka akan pakai baju anak baju ini. Kemudian barulah mereka lilitkan sari itu di pinggang dan setelah itu akhirnya mereka akan selempangkan pada bahu kiri. Dan biasanya sari ini dipakai ataupun sari ini adalah pakaian tradisi bagi kaum India. Ya, untuk wanita India. Dan yang ketiga, mari kita lihat yang berbaju warna merah ini. Ini adalah baju cheongsam. Baju cheongsam. Mari kita baca. Diperbuat daripada sutera. Oke, baju ini diperbuat daripada kain sutera. Kebiasaannya berwarna merah. Jadi kebiasaan cheongsam ini berwarna merah sebab bagi kaum Cina, cheongsam biasanya cheongsam ini dipakai oleh wanita Cina, yaitu pakaian tradisi mereka, karena warna merah itu adalah melambangkan kemakmuran. Oke, jadi mereka suka pakai pakaian yang berwarna merah. Jadi ini adalah maklumat yang dapat kita baca di dalam gambar ini. Oke, muka surat 78 adalah berkaitan dengan pakaian kaum Melayu. Di sebelah ini adalah kaum India dan juga kaum Cina. Jadi kita sudah baca maklumat ini. Mari kita coba baca pula apakah perbualan yang dibualkan atau yang diperkatakan oleh dua orang ini. Oke, ini ialah jago. Berpakaian warna hijau ini adalah jago. Yang berpakaian warna biru ini ialah nizam. Oke, jadi ini adalah jago, ini adalah nizam. Mari kita baca bersama apakah dialog mereka. Kita baca dulu jago di atas ini. Mari kita sama-sama baca. Nizam, pakaian tradisi orang Melayu cantik. Balas Nizam, benar jago, pakaian orang Melayu menarik. Balas jago lagi, lelaki Melayu memakai baju Melayu dan seluar panjang. Mereka juga memakai samping dan songkok. Jawab Nizam, wanita Melayu pula memakai. Ya, memakai apa murid-murid? Tadi kita sudah baca maklumatnya. Oke, kita lihat semula. Oke, kalau kita lihat semula tadi yang kita baca awal-awal. Oke, apa yang mereka bualkan itu semuanya terdapat di dalam maklumat ini.
Oke, jadi bagaimana untuk kita memberikan respon ataupun kita mau menyampaikan maklumat? Maklumat kita itu mestilah jelas dan betul. Oke, jadi berdasarkan daripada maklumat yang kita peroleh, kita baca, itulah yang akan kita sampaikan. Jangan sampaikan maklumat yang tidak benar ataupun maklumat yang tidak kita tidak dapat sahkan yang benarnya, sebab nanti itu akan membuatkan maklumat kita itu tidak disampaikan dengan betul. Jadi orang pun akan menerima maklumat yang salah. Jadi sangat penting untuk murid-murid tahu bagaimana untuk menyampaikan maklumat dengan betul berdasarkan bahan. Jadi untuk wanita Melayu sini kita akan gunakan maklumat ini. Jadi kamu hanya perlu gunakan maklumat yang sudah kamu baca. Jadi untuk menjawab persoalan itu tadi, untuk menjawab ataupun untuk menyampaikan maklumat mengenai wanita Melayu tadi, kita bolehlah lengkapkan menggunakan maklumat dengan merespon. Wanita Melayu pula memakai baju kurung dan kain batik. Mereka juga memakai tudung. Jadi jawaban ini kita ambil daripada maklumat yang sudah kita baca. Jadi Cikgu harap murid-murid dapat memahami bagaimana untuk menyampaikan maklumat berdasarkan bahan-bahan yang Anda baca. Oke, tadi kita juga telah mempelajari mengenai 3 pakaian tradisi yang lain. Jadi kita juga boleh coba untuk menyampaikan maklumat. Sekiranya ditanya, oke, bagaimana pula dengan baju kebaya? Oke, jadi antara respon yang murid-murid boleh sampaikan, sebab tadi kita sudah baca maklumat, betul? Jadi menggunakan maklumat itu kita boleh sampaikan kepada orang mengenai baju kebaya. Contoh, wanita Melayu juga memakai baju kebaya yang diperbuat daripada kain kasa dan dipakai bersama kain batik atau songket. Nah, jadi maklumat ini tadi sudah kita baca dan kita hanya sampaikan saja. Ya? Oke, dan seterusnya bagaimana pula dengan sari? Oke, jadi kalau murid-murid mau menyampaikan mengenai sari, antara respon ataupun maklumat yang boleh murid-murid sampaikan adalah wanita India pula memakai sari yang diperbuat daripada kain yang tidak berjahit, sepanjang 4 ke 9 meter. Mereka perlu memakai anak baju yang ketat sebelum melilit sari pada pinggang dan diselempang pada bahu kiri. Jadi maklumat ini diambil daripada bahan yang kita baca tadi. Dan yang terakhir adalah Cheongsam. Jadi kita boleh sampaikan maklumat dengan wanita Cina pula memakai baju Cheongsam yang diperbuat daripada sutera. Cheongsam biasanya berwarna merah. Jadi maklumat mengenai Cheongsam ini pun diperoleh daripada bacaan kita tadi. Oke? Jadi Cikgu berharap kamu dapat belajar pada hari ini bagaimana untuk menyampaikan maklumat berdasarkan bahan yang sudah Anda baca dengan betul. Ya. Oke, jadi kamu ambil maklumat itu berdasarkan ini tadi. Oke? Jadi sebagai aktiviti pengukuhan kita pada kali ini, sila buka buku aktiviti Anda. Oke, hari ini kita sudah menggunakan buku aktiviti jilid 2. Kalau murid-murid tidak tahu mana satu buku jilid 2, ini adalah buku jilid 2 yang berwarna merah jambu bahagian hadapannya. Oke, di sini ada jilid 2. Jadi sila keluarkan buku ini, buku aktiviti ini untuk kita membuat aktiviti pada kali ini. Jadi sila buka buku teks, buku aktiviti Anda muka surat 1. Oke, sila buka muka surat 1. Kita akan buat aktiviti ini. Oke, sedia semua? Mari kita baca dahulu apakah arahannya. Jadi aktiviti 1 arahannya adalah sampaikan maklumat. Sampaikan maklumat.
Jadi di atas ini ada maklumat. Jadi kita kena baca, kita perlu baca dan paham satu persatu, barulah nanti kita boleh jawab dialog atau kita lengkapkan dialog yang ada di bawah ini untuk menyampaikan pesanan yang kamu ataupun yang kita baca bersama. Jadi mari kita baca maklumat ini. Tajuknya ialah pakaian tradisi perempuan Cina. Oke, pakaian tradisi perempuan Cina. Cheongsam. Cheongsam. Maklumat yang diberikan yang pertama, berkolar tinggi. Berkolar tinggi. Yang ini ya, berkolar tinggi ini ya. Kedua, berbutang di bahagian bahu. Ya, berbutang di bahagian bahu di sini. Ada belahan di kiri dan di kanan kain. Nah, belahannya itu ini. Sebelah kiri, sebelah kanan di sini juga. Diperbuat daripada kain sutera dan satin. Jadi kain ini diperbuat daripada kain sutera dan satin. Selalunya dipakai semasa Tahun Baru Cina. Ya, ini merupakan pakaian tradisi yang biasa dipakai pada perayaan Tahun Baru Cina. Jadi kita sudah baca maklumat ini. Sekarang mari kita coba lengkapkan dialog dengan menyampaikan maklumat kepada kawan-kawan melalui maklumat yang kita baca. Jadi sekarang kita coba baca apa yang sudah dibuat, kemudian kita akan sambung pada petak kosong, tempat kosong ini. Rakan-rakan, Cheongsam ialah pakaian tradisi perempuan Cina. Cheongsam. Nah, jadi sekarang kita akan gunakan maklumat ini, kita akan tulis semula pada ruang kosong yang sediakan. Jadi Cheongsam ini berkolar tinggi. Oke, jadi kita boleh sambungnya. Lihat, semua ini kita ambil daripada maklumat yang diberikan. Kita tidak ambil maklumat yang tidak disediakan. Oke, jadi kita ambil yang ini. Dan kita sambung seterusnya. Oke, Cheongsam berkolar tinggi dan berbutang di bahagian bahu. Oke, kita ambil dari sini juga. Kemudian, Cheongsam ada belahan di kiri dan di kanan kain. Oh, maaf, ada kesalahan di sini ya, bukan kanan kain. Di kiri dan di kanan kain. Oke, kita ambil juga daripada maklumat ini. Kita tulis semula saja. Seterusnya, Cheongsam diperbuat daripada kain sutera dan satin. Diperbuat daripada kain sutera dan satin, diambil dari maklumat di atas juga, daripada maklumat di atas. Dan yang terakhir, maklumatnya, Cheongsam selalunya dipakai semasa Tahun Baru Cina. Jadi itulah cara melengkapkan dialog ini berdasarkan maklumat yang kita baca. Boleh paham? Jadi Cikgu berharap kamu dapat mengisi tempat kosong ini berdasarkan maklumat yang sudah kita baca. Jadi itu saja pembelajaran kita pada kali ini. Jumpa Anda semua lagi dalam pembelajaran yang akan datang.